Kerajaan negeri memperkenal tabung khas pembangunan keusahawanan berjumlah RM1 juta serta memperluas pelaksanaan program SME Up 2026. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedik berkata pewujudan tabung tersebut bagi memperkasa usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Inisiatif itu juga bertujuan membantu usahawan meningkatkan kapasiti pengeluaran, kualiti produk serta memperluas pasaran. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor telah meluluskan peruntukan dana khas tabung khas pembangunan usahawan PMKS Sabah bermula dengan dana sebanyak RM1 juta. Ini adalah antara inisiatif kerajaan negeri untuk membantu PMKS yang terkesan dengan cabaran pada yang berlaku pada hari ini. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Karnival PMKS Sabah 2026 bagi Zon Tenom. Tahun ini tabung khas berkenaan diperluas skopnya dengan memasukkan koperasi sebagai antara penerima manfaat selain usahawan dan persatuan usahawan. Antara skop bantuan termasuklah pembiayaan modal permulaan, peningkatan kualiti produk, pemasaran, pembelian mesin dan peralatan serta pembangunan modal insan. Mengenai karnival ini, Dato' Iwan berkata ia akan diteruskan ke beberapa daerah lain untuk membantu usahawan PMKS mempromosi produk mereka. RM10 juta diperuntukkan menerusi Belanjawan 2026 bagi memperkukuh operasi Pusat Perkhidmatan Autisma PPA di Sabah. Tujuannya bagi mempertingkat perkhidmatan intervensi dan sokongan kepada golongan orang kurang upaya OKU Autisma. Pengukuhan PPA ini melibatkan kerjasama NGO berpengalaman seperti Persatuan Kebangsaan Autisma Malaysia NASOM yang mempunyai kepakaran dalam bidang terapi dan intervensi awal. Kita juga mula Sabah dan Sarawak dan juga Labuan. Dia ada 10 juta tetapi kita kerjasama dengan pihak NGO macam NASOM sebab mereka sudah berpengalaman. Jadi kita akan bekerjasama dengan mereka khususnya untuk membantu memberi latihan terapis. Datuk Seri Nancy menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan penutupan program advokasi penjagaan orang kurang upaya OKU di Kota Kinabalu. Beliau berkata usaha itu bukan sahaja bertujuan memperluas capaian perkhidmatan, malah memastikan lebih ramai kanak-kanak autisma menerima sokongan yang sesuai sejak peringkat awal. Pendekatan bersepadu antara kerajaan dan NGO adalah penting bagi memastikan golongan autisma mendapat akses kepada perkhidmatan yang lebih berkualiti dan inklusif. Perluasan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di Sabah, Sarawak dan Labuan disambut baik orang ramai dan pengusaha pengangkutan darat di Tawau. Pelaksanaan sistem tersebut memastikan subsidi diesel disalurkan kepada penerima yang layak sekaligus dapat mengawal kenaikan harga barang. Bila kerajaan menetapkan harga yang sekarang ni, setakat bagi saya alhamdulillah lah. Masih dapat berjalan seperti biasalah. Bagi saya benda ni sangat mudahlah bagi saya. Sebab kita menggunakan sistem online saja dengan menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan. Lepas tu kita submit sajalah. Kalau boleh diorang kasih turunlah harga barang tu kan ataupun kekalkan harga barang yang lama punya. Kan? Sebab kalau dia terlampau naik harga barang pun kita pun rasa terbeban juga. Permohonan SKDS dibuka kepada pengusaha syarikat sektor pengangkutan darat bagi Sabah, Sarawak dan Labuan bermula hari ini sebagai langkah permulaan sebelum pelaksanaan sistem tersebut. Kenderaan berdaftar akan menerima subsidi tertakluk kepada kadar ditetapkan kerajaan iaitu RM2.15 seliter bagi sektor berkenaan. Bakal Jemaah Haji Sabah dinasihatkan sentiasa menjaga kesihatan sepanjang berada di Tanah Suci Mekah serta mematuhi arahan Lembaga Tabung Haji dari semasa ke semasa. Ia penting bagi memastikan kelancaran ibadah haji dilaksana dengan sempurna. Kepada para jemaah haji untuk sentiasa menjaga kesihatan mereka dan mematuhi arahan ataupun
nasihat daripada pihak lembaga tabung haji semasa berada di Tanah Suci nanti. Kita doakan mereka mendapat haji mabrur dan segala urusan ibadah haji dipermudahkan. Datuk Sahelmi ditemui pada majlis penyerahan sumbangan kepada 50 bakal jemaah haji bagi Parlimen Putatan. Bakal jemaah haji Sabah akan berangkat ke Tanah Suci Mekah secara berperingkat dengan penerbangan pertama pada 11 Mei ini. Penganjuran Forum Anjung At-Taqwa at Sabah FM menampilkan para da'i dan penceramah tempatan bagi menyampaikan ilmu agama kepada masyarakat selain menggalakkan masyarakat mendekatkan diri dengan institusi masjid. Forum Anjung At-Taqwa ini turut membuka peluang kepada da'i muda untuk tampil sebagai panel selaras dengan saranan Mufti Kerajaan Negeri dalam melahirkan lebih ramai pendakwah berkaliber. Objektif sebenarnya ialah kita menampilkan da'i-da'i, ustaz kita di negeri Sabah untuk memberikan ilmu, memberikan dakwah dan juga sebenarnya ialah kita menampilkan masjid-masjid di seluruh negeri Sabah. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui pemberita pada program Forum Anjung At-Taqwa at Sabah FM di Masjid Daerah Putatan. Program dikendalikan moderator Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin, Pegawai Hal Ehwal Islam, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Kota Kinabalu. RTM Sandakan berperanan sebagai sumber maklumat tepat, cepat dan sahih, khususnya dalam menyampaikan maklumat dan dasar kerajaan menerusi pelbagai program. Ahli Dewan Negara Datuk Annabel Perian berkata, RTM Sandakan juga menjadi jambatan menghubungkan dasar kerajaan kepada rakyat di peringkat akar umbi. Peranan RTM ini cukup besar, menyajikan pelbagai segmen rancangan yang menarik sama ada menyampaikan dasar-dasar kerajaan, apa jua informasi-informasi terkini, perniagaan, ekonomi, masyarakat. Demikian juga pemimpin setempat juga turut diraikan dalam program RTM Sandakan ini. Beliau ditemui pemberita pada program sambutan ulang tahun Sandakan FM ke-40. Alhamdulillah kita telah berjaya melaksanakan showcase bersama dengan sambutan ulang tahun RTM yang ke-40 dan pastinya showcase kita sediakan ini adalah untuk menghargai para pendengar yang selama ini banyak menyokong kita daripada dulu sampai sekarang. Sambutan ini turut diisi dengan acara memotong kek, tayangan montaj, showcase daripada artis Sandakan FM serta persembahan tarian. Sukan Pickleball Platform mengeratkan silaturahim antara warga pendidik dan komuniti. Sempena sambutan Hari Guru, seramai 80 peserta terdiri warga pendidik dan komuniti menyertai program Gerakan Masa Pickleball yang diadakan di Kota Kinabalu. Pendekatan santai menerusi program ini menjadi medium efektif bagi memupuk kerjasama dalam kalangan peserta. Pendidikan di negeri Sabah ini amat memerlukan sokongan daripada kumpulan luar iaitu PIBKS, juga sektor-sektor swasta. Jadi saya berharap program-program ini akan terus dapat dilaksanakan bagi mengeratkan lagi hubungan di antara komuniti dan pihak pendidik. Kerjasama strategik pelbagai pihak tidak tertumpu kepada aspek akademik, malah turut merangkumi pembangunan sukan dan kesejahteraan komuniti. Usaha mencungkil bakat baharu dalam sukan menembak dipergiat. Bagi tujuan itu, Persatuan Sukan Menembak Sabah SSA menganjurkan kejohanan menembak International Practical Shooting Confederation IPSC Level 1. Seramai 64 peserta menyertai kejohanan ini melibatkan pelbagai agensi termasuk PDRM, SSA, Jabatan Imigresen dan peserta persendirian. Ini menjadi platform utama untuk melahirkan atlet berkualiti, memperkukuhkan disiplin dan keselamatan serta mengembangkan ke komuniti sukan menembak di Sabah. Datuk Nur Syaya juga berharap kerajaan negeri, Majlis Sukan Negara serta pihak berkaitan dapat meningkatkan fasiliti sukan menembak yang dilihat masih kekurangan di negeri ini. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Dayang Fariza. Salam Malaysia Madani.